bagi peluang dekat kawan-kawan kita dalam 2 minit tadi. Okey, untuk kawan-kawan kita masuk sebab baru ada 12 orang sekarang. Okey jadi kita bagi peluang dulu kat kawan-kawan kita. Jadi nanti saya akan cuba buat baliklah sebab saya cuti hari Jumaat. Tapi Jumaat semalam saya kena ganti cikgu. Sebab cikgu tu tak sihat. Okey, ada alahan vaksin. Jadi nanti saya akan buat balik. Okey. Syabir main game ni. Atau ya Syabir main game. Okey Jadi saya akan refresh balik yang minggu lepas punya. Lepas tu kita sambung sikit yang modul minggu lepas dan kita akan masuk yang modul barulah. Okey, lagi sekali saya bagi tahu. Siapa-siapa yang Waalaikumsalam. Oh, nak link kehadiran. Okey. Okey, siapa-siapa yang baru join, kalau tak print lagi tak apa sebab saya akan tulis dekat whiteboard setiap soalan tu dan kita akan buat sama-sama lah penyelesaian dan calculation dia. Okey. Jadi bagi yang baru masuk, saya akan bagi link video yang hari Khamis tu nanti. Nanti saya akan buat secepat yang boleh dan saya akan bagi sebab saya ada beberapa komitmen lain lah yang PTIU nak saya buat. Contohnya saya kena buat sediakan report card tu. Okey, saya antara yang paling ramai lah student sebab saya jaga year 5, form 3, form 4 dan juga form 5. Lepas tu saya yang bertanggungjawab lah untuk buat modul tahun 5 dan juga SPM 5. Sebab yang ni silibus baru jadi PTIU belum ada lagi modul. Jadi sebelum kelas mula saya kena siapkan modul tu. Jadi agak-agak tough lah. Okey, untuk year 5 pun dia silibus baru jadi kena buat baru semua. Jadi kadang-kadang waktu cuti saya nak buat, macam semalam saya kena ganti cikgu pula. Jadi tak sempat lah. Saya boleh katakan tak ada cuti lah. Okey sekarang berapa orang? Okey, 23. Bolehlah kita mula dulu slow-slow, okey? Jadi kita mulakan dengan bacaan doa. Admit. Okey. Nanti saya jawab Zul tanya admit pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nadhani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Zul tanya, admit saya dapat kredit tak? Okey, memang jurusan saya kena kredit lah. Admin matematik, admin, fizik, itu saya kena kredit. Kredit tu tak susah lah. Kredit tu C5 waktu zaman saya lah. Tapi sekarang ni A+, A tolak dan sebagainya. Okey Jadi siapa yang first time hari ni yang join? Ada tak? Dia first time join minggu ni. Dia tak join lagi hari Khamis. Ada? Semua dah join dah? Okey, cantik. Okey, jadi kita akan buat revision sikit yang minggu lepas. Lepas tu kita akan masuklah yang kita akan buat tengok calculation dan kita buat graph tu. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah kita tengok yang ini kita dah masuk bab yang kedua, subtopik yang kedua, okey, iaitu sukatan serakat. Jadi sukatan serakat ni dia ada kita kena buat ogive, kita kena buat histogram, kita kena buat histogram dan poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon. Okey. Nak link kehadiran. Okey. Okey, saya letak dekat ruang komen ni setting link kehadiran tu. Okey, boleh tengok. Okey, sekarang kita ada 37 orang.
Okey, jadi kita tengok yang ni revision saja. Okey, ni revision. Nanti ada yang tanya pula, yang ni dekat muka surat mana? Okey, ini yang revision punya. Pertama sekali kita tengok dekat sini ialah macam mana kita nak buat titik tengah lah, midpoint. Okey, midpoint kita akan ambil had bawah, lower limit. Nanti kita akan cuba buat kotak tu kita cari balik. Tambahkan dengan upper limit ataupun had atas tu kita bahagikan dengan 2. Okey, divide by 2. Ini formula dia lah. Okey, yang ni kena ingat lah, yang ni dia tak ada pun dalam masa exam nanti dia tak ada. Okey. Lepas tu kita tengok sempadan bawah ataupun lower boundary. Okey, kita akan ambil had atas kelas sebelumnya. Okey, lepas tu kita tambahkan dengan had bawah. Jadi kita bahagi juga dengan 2. Yang ni pun nak nampak dengan lebih jelas, nanti saya akan bagi satu table, kita buat teori dekat situ. Kita buat calculation. Ini teori dulu. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini macam mana kita nak cari sempadan atas ataupun upper boundary. Dia sama je. Ini sempadan bawah dengan sempadan atas. Cuma kalau sempadan atas kita ambil had sebelumnya. Okey, yang ni kita ambil sempadan atas tambahkan dengan kelas sebelumnya. Okey, jadi yang ni pun tak nampak juga kalau saya cakap macam ni. Kita kena buat juga nanti. Tak. Ini tak salin, okey. Ini saja teori saja. Nanti kalau nak yang ni tak apa, saya dah ada yang siap punya. Cuma saya tak sempat lagi nak edit lah. Okey. Lepas tu yang ini pula. Okey, selang kelas, kelas interval. Kita nak tengok dia selang kelas banyak mana. Kalau dia bagi data saja dekat kita, contoh 70, 75, 80, 83, 70 balik. Macam mana kita nak susun dalam jadual kita? Okey. Kita akan tengoklah selang kelas dia. Contoh macam ni. Baik, ini merah. Okey, contoh dia bagi data dekat kita 10, 15, 17, 20, 30, 15 balik. Jadi 10, 11. Okey, kita nak kira, kita akan ambil nilai data terbesar. Okey, yang ni tak boleh jadi soalan lah sebab dia tak cukup pun. Okey, yang ni contoh saja. Jadi kita akan ambil data terbesar dia ialah 30, kita tolakkan dengan 11. Jadi kita ada 29, bahagikan dengan bilangan kelas dia. Okey, contohlah dia bagi dalam, jadi bukan kita cari ya, bilangan kelas ni dia akan bagi. Contoh dia bagi 5. Okey, 5 kita kena bahagilah dengan 5. Jadi selang kelas dia 1 tu berapa? Okey, itu nanti kita akan tengok. Bilangan kelas tu nak dapat macam mana? Okey, nanti kita Nazmi tak apa, nanti kita akan buat yang ada tabelnya, kita isi balik. Okey, nanti kita akan buat sebab ada yang baru join hari ni, kita nak refresh balik. Okey, macam selalu saya bagi tahu sebelum ni, saya lindung. Okey, ini kita jangan stres kelas ni sebab kelas ni sampai ke malam. Okey, kita buat santai-santai saja, janji kita faham. Okey, saya tak mahu ada student stres lah. Sebab banyak kes sekarang ni dekat luar tu yang bunuh diri. Okey, sebab dia stres. Jadi bila belajar ni kita cuba jadikan waktu belajar ni satu yang menyeronokkan lah. Kita explore benda-benda yang baru. Contohlah kalau kita hiking kan, kita naik bukit. Okey, kita naik gunung. Jadi benda tu memang memenatkan. Tapi kenapa orang suka naik gunung, naik bukit, bermalam dekat situ 3 hari 2 malam baru sampai puncak? Kenapa? Sebab benda tu benda baru. Kita tak tahu dekat depan tu ada apa. Okey, lepas tu kita boleh tengok pemandangan apa semua tu, yang tu kita anggap macam benda baru. Sebab itulah benda tu walaupun mencabar tapi dia jadi seronok. Okey, cuba wujudkan juga keadaan tu dalam kita punya masa belajar. Okey, kita nak explore benda baru. Yang ni kita belajar sukatan serakan. Jadi sukatan serakan tu apa? Kita kaji dia guna dekat mana. Bila kita kerja nanti kita nak guna dekat mana. Bila kita kerja nanti dekat mana kita nak aplikasikan dia. Yang tu dia akan jadi kita minat kita untuk belajar lagi best lah. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini.
histogram dengan poligon kekerapan ataupun histogram samalah bahasa Melayu dia, cuma poligon kekerapan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil frekuensi poligon. Boleh nampak tak ni? Saya macam tak nampak pun dekat saya punya laptop tu. Boleh nampak ini? Boleh nampak dan boleh baca tak? Tak ada respon ni. Kena tulis communication. Okey, boleh cantik. Okey, siapa yang tak ada lagi tak isi lagi, tak sempat, okey, boleh isi dekat sini link kehadiran. Bukannya apa saya selalu bagi lagi link kehadiran tu sebab pertama sekali nanti company saya nak tengok. Okey, saya buat tak? Lepas tu parent nak tengok anak dia masuk tak? Nanti bila anak dia tak isi tapi join kelas, nanti jadi krisis lah. Okey, jadi kena isi dekat situ. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buat histogram. Okey, histogram ni, yang ni kita tak buat soalan lagi. Saya cuma bagi teori. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okey, yang bar ni. Yang ni ialah histogram. Dan dia pun ada bentuk-bentuk dia. Sebab ada soalan dalam SPM kita yang minta kita terangkan bentuk dia ada macam mana. Okey, dalam silibus kita ni bentuk dia ada 4. Nanti kita akan tengok. Bila sampai dekat tempat tu kita akan tengok. Okey, jangan risau. Saya akan tunjuk satu persatu, step by step. Okey, yang ni ialah histogram. Tapi dia ada dan poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon. Jadi macam mana? Okey, saya tunjuk. Okey, contohlah kita akan ambil tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini, sini. Okey, tengah-tengah ambil pembaris. Jangan sketch pula dalam exam. Out. Okey. Ambil pembaris, garis. Akan bertemu dekat sini. Bertemu dekat sini. Dekat sini. Sini, dekat sini. Lepas tu dia akan turun dekat sini. Separuh juga. Yang ni tak nampak macam sama lah sebab yang ni kita akan lukis atas kertas gerah. Yang ni saya cuma sketch, lakar saja. Okey. Poligon kekerapan tak ada bar. Ada juga. Okey, kadang-kadang dia minta juga. Dia cuma minta poligon kekerapan, dia tak minta histogram. Ada setengah keadaan dia akan minta histogram saja, yang kotak-kotak yang biru ni saja. Ada setengah keadaan dia akan minta poligon kekerapan saja. Ada setengah keadaan dia minta dua-dua sekali. Okey, itu bergantung pada soalan. Jadi saya tunjuk semua sekali lah. Nanti bila keluar macam mana pun, semua boleh buat. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk teori histogram dan juga poligon kekerapan ataupun frekuensi poligon ni? Semua okey ya? Okey, cantik. Boleh dapat 4 flag lah. Kalau kat universiti 4 flag. Kalau dekat SPM A+. Kalau dekat STPM 4 flag juga. Dia sama macam universiti. Siapa yang ambil STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, dia akan panggil satu muntas. Jahit jidan muntas. Saya pun tak tahu yang tu. Yang tu antara pemakahan dia lah. Okey. Siapa-siapa yang ambil sekolah agama dekat sini, dia boleh lah. Macam MUS, saya tak pastilah. Kat sini siapa yang sekolah agama ada tak? Dia daripada sekolah agama. Sebelum ni banyak kan? Oh, ada? Okey. Hazim dengan Amir sekolah dekat mana? Mana tahu saya pernah ajar sini-sini. Shah Alam. Oh, okey. Hazim? Oh, Mesir. Oh, daripada mula-mula sekolah kat Mesir, lepas tu nak ambil SPM lah. Oh, Mahan. Okey. Sebab sebelum ni saya ada student. Okey. Saya tak pastilah, mungkin ayah dia kahwin dengan orang tempatan. Student tu daripada Mesir juga, nama Fawaz. Okey, dia ada adik dia.
adik dia boleh cakap Melayu, faham. Tapi abang dia Fawaz tu dia cuma bahasa Inggeris, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Dia cuma boleh cakap bahasa Inggeris, tapi bila kita cakap bahasa Melayu dengan dia, dia faham, tapi dia nak reply balik, dia nak jawab balik, tak boleh. Oh, bukan Sebab saya ada juga sebelum ni student daripada Indon. Okey, ayah dia kerja di kedutaan Indon, kedutaan Indonesia. Dia daripada kecil sekolah dekat situ. Patut ayah dia dah berhenti dah, balik ke Malaysia. Dia memang sebelum-sebelum tu Indon, sistem sekolah Indonesia. Jadi dia datang sini, istilah-istilah dia akan jadi pelik lah. Jadi benda tu yang sama, tapi istilah-istilah dia akan jadi pelik. Okey tapi kalau kat Mesir tu banyak je kawan-kawan saya yang sambung belajar di Mesir, dan ada juga saya banyak kawan-kawan yang international daripada Arab dan juga Afrika, macam Mogadishu pula, macam Somalia, negara yang miskin. Lepas tu macam Yaman, banyak yang negara-negara tu student dia datang belajar dekat Malaysia. Pertamanya Malaysia murah, lepas tu makanan halal senang cari, dan juga banyak tajaan-tajaan kerajaan pada negara tu dia bawa ke Malaysia lah. Sebab Malaysia ada UIA, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mana dana untuk buat universiti itu ialah daripada OIC, Kesatuan Negara-Negara Islam. Dia bagi satu duit, dia bagi dana buat dekat Malaysia. Okey. Jadi kita tengok yang ini settle. Jadi saya harap semua tak ada masalah lah, sebab ini teori je, kita cuba buat yang pengiraan punya. Okey. Sekejap saya snap gambar. Nanti saya akan letak dekat group parent dengan Telegram. Lupa. Okey, bagi yang baru masuk, yang kelas sebelum ni ada yang tanya, mana dia link kan? Mana dia video? Video sebelum ni dia cuma ada 10 minit sebab masa tu saya tengah rakam, lepas tu ada masalah internet, dia dah stop dah rakaman. Jadi cuma ada 10 minit awal. Jadi saya kena buat balik. Saya tak buat sepenuhnya, saya akan tumpu pada soalan saya. Okey, nanti saya bila dah siap saya akan upload lah. Tapi yang hari ni punya lepas kelas saya akan upload. Okey, sekejap saya snap gambar. Okey, yang ini pun siapa nak salin, salin. Siapa tak salin pun tak apa. Saya nak tunjuk cara kita nak buat pengiraan saja. Okey. Tak best lah yang mic saya ni. Dia tersangkut. Macam semalam saya dapat satu. Ada seorang abang tu, sebab saya selalu buat kelas percuma dekat luar, dia bagilah dekat saya headphone gaming ni. Bila cucuk tu ada lampu lah kat sini. Tapi masalahnya yang ini dia ada 1 meter je. Jadi saya tak boleh nak sampai whiteboard lah. Okey, link kehadiran nanti. Okey, saya akan tunjuk yang calculation. Tadi kita tengok teori saya. Okey, siapa yang belum isi, saya bagi dekat sini link kehadiran kat tempat chatting. Okey, kita tengok satu soalan. Mana yang hitam? Okey, kita tengok yang pertama. Kita ada selang kelas. Ataupun kelas interval. Okey, lepas tu kita ada lower limit.
had bawah lah. Had bawah lower limit. Lepas tu kita ada had atas upper limit. Okey, lepas tu kita ada midpoint, titik tengah. Okey, lepas midpoint kita ada lower boundary. So it's great and cleansing. There's one phone, sir. So tonight I will use this. Oh, yeah, where did I have that? Okey, kita ada sempadan bawah. Lower boundary. Alamak, jauh pula. Okey, kita rapatlah. Lower boundary. Okey, lepas tu kita ada sempadan atas upper boundary. Okey, last kali ialah size selang kelas. Ataupun size of interval. Size of class interval. Okey. Sekejap saya buat kotak. Okey, ada yang tanya, yang ini akan masuk dekat mana dalam SPM? Okey, yang ini akan masuk dekat section B. Section B itu ialah satu soalan yang wajib jawab. Kalau tinggal habis sebab wajib jawab. Section A wajib jawab, B wajib jawab, C dua soalan pilih satu. Oh, first time join. Okey, tak setting lagi nama Zoom. Okey. Tak apa. Yang ini kita masuk bab 7. Okey, bab 7 yang form 5 punya lah. Okey, sebab form 5 kan. Okey, yang ni bab 7. Tak setting nama pun tak apa dekat situ. Okey. Macam dekat BTIU ni dia ada beberapa jenis cikgu lah. Okey, ada yang cikgu dia nak semua buka kamera. Okey, ada yang macam tu. Ada yang nak tulis nama sendiri. Macam saya tak kisah. Tak buka kamera pun tak apa, jadi belajar saja. Okey, sebab saya pun kalau saya masuk kursus dekat luar pun kadang-kadang saya tak buka kamera pun. Jadi saya memang macam tu lah. Saya selesa macam tu, saya bagi student pun macam tu lah. Okey, tapi kalau siapa-siapa ada masuk kelas lain ke yang cikgu dia garang, okey, cikgu dia kata oh kena buka kamera. Ada juga dekat BTIU tapi saya tak lah, okey. Kita santai-santai saja, okey. Jangan stres-stres. Janji kita dapat apa yang kita belajar, okey. Jadi kita tengok dekat atas ni. Okey, contohlah dia bagi selang kelas ataupun kelas interval kita daripada 51 sampai 60. Ah, 51 sampai 60. Okey. Tengok dulu saya buat satu persatu, nanti saya akan bagi soalan, lepas tu cuba buat. Macam biasa, kalau tak faham terus tanya saya. Jangan malu, jangan segan. Kalau segan habis.
Kita nak smooth daripada starting sampailah ke soalan yang SPM nanti. Okey? Jadi jangan malu bila nak tanya. Okey, jadi saya garis dulu. Jadi kalau nak buat nota ke apa, pastikan guna pembaris lah. Saya freehand sebab tu dia jadi macam sengit-sengit sikit. Modul muka surat berapa? Okey, yang ini kita tak guna modul lagi. Saya cuma terangkan teori saja, okey? Nanti bila guna modul nanti lepas ni nanti saya bagi tahu, okey? Ini teori saja. Saya ambil daripada sumber luar saja. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Selang kelas dia bagi 51 sampai 60. Okey, sekarang kita nak cari had bawah. Had bawah berapa? Siapa ingat? Had bawah. Tak ingat? Okey, had bawah dia ialah ataupun lower limit, saya tulis guna pen merah 51. Okey, ingat? Soalan ni okey, 51. Okey, kalau kita tengok teori kita tadi. Okey, kalau lower limit. Ada saya tulis lah tadi, lower limit. Lower limit dia akan ambil nilai terkecil dalam selang kelas tu, okey? Kalau lower limit, kita ambil nilai terkecil dalam selang kelas, dia tak ada calculation lagi. Okey, okey. Ada siapa-siapa ada problem tak untuk had bawah ataupun lower limit? Kita dalam selang kelas ni kita ambil nilai yang paling kecil. Ada persoalan tak? Tak ada Semua okey? Kita akan proceed yang seterusnya. Okey. Had atas pula, tadi saya ada nampak dah yang jawab. Okey, kita akan ambil yang paling tinggi dalam selang kelas kita ataupun kelas interval kita. Jadi yang paling tinggi ialah 60 lah. Okey, kita dapat 60 dekat sini. Okey Ya, saya tengok lagi sekali grup parent kalau ada yang tak boleh masuk. Oh, tu Cikgu Nabila yang letak. Okey, yang ada masalah form 3. Okey, form 5 semua dah masuk. Okey, kita dah tahu macam mana nak ambil had bawah, lower limit, had atas, upper limit. Sekarang kita nak tengok midpoint, titik tengah. Okey, midpoint kita punya formula lah. Okey, kita akan ambil yang paling tinggi tambah yang paling rendah bahagi 2. Okey, kita akan ambil dekat sini. Okey, 51 tambahkan dengan 60 bahagi 2. Okey, kita akan dapat berapa? Tekan kalkulator. Ataupun ada yang tak tahu tekan kalkulator yang ni. Okey, kita akan dapat kalau kita tekan kalkulator 55.5. Semua dapat tak 55.5 ataupun tak dapat? Kalau macam dia tekan kalkulator, salah, tak dapat jawapan 55.5, bagi tahu saya. Okey, saya akan demo dekat kamera ni, kalkulator saya. Okey, saya akan demo dekat sini. Macam mana nak tekan ni? Okey. Okey, Nazmi. Okey, Nazmi sentiasa rajinlah, dia akan type tu kan. Okey, tak apa, bagus. Okey, yang ini titik tengah. Semua dah dapat Macam mana kita nak cari titik tengah ni? Okey nanti kita akan tengok pula yang ada banyak ni macam mana pula kita nak cari. Yang ini saya bagi yang single dulu. Okey. Kalau perasan selalunya dia akan susun daripada sini ke kanan. Okey, tapi saya nak jimat ruang. Nanti habislah termasuk kat tempat ni. Sebab itulah saya buat ke bawah. Okey, selalunya dalam exam dia akan buat ke kanan lah. Yang ni saya buat ke bawah sebab apa? Nak jimat ruang. Okey, kena faham tu Nanti tanya, kenapa tak pernah jumpa pun soalan ni? Dia ke bawah table ataupun jadual ni. Sebab saya nak jimat ruang. Ini page berapa? Okey, bukan. Yang ini saya tunjuk contoh je. Yang ni saya ambil pada contoh luar. Saya tak guna modul lagi untuk yang ini. Okey
Okey, jadi kita tengok yang sempadan bawah pula. Okey. Lower boundary. Okey, untuk sempadan bawah kita akan ambil sempadan bawah, lower boundary. Jadi yang paling kecil yang mana? Yang ini kan. 51 kita akan ambil 51. Alamak, 50 tambah pula. Okey, 51. Sebelum 51 nombor berapa? Link kehadiran. 50. Okey, cantik 50. Sekejap saya bagi link kehadiran sekejap. Okey itu link kehadiran. Okey, jadi sebelum number tu, kalau kita tengok ada, dah padam lah. Okey. Untuk sempadan bawah, number kita ni dan kita tengok satu number sebelum ni. Okey, jadi kita akan tambahkan dengan 50. Okey, sebelum 51, 50 lah. Bahagikan dengan 2. Jadi tekan kalkulator kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 50.5. Yang ni sebelum yang minggu lepas lah. Yang hari Khamis tu ramai tanya. Macam mana boleh dapat 0.5? Kenapa 0.5? Sebab ni lah. Okey. Apa ada masalah dekat sempadan bawah, lower boundary? Semua okey kalau tak okey bagi tahu tau. Saya tunjuk step by step, langkah demi langkah dah. Sebab apa? Sebab kalau dekat sekolah saya dulu, sayalah yang paling lembab dekat sekolah tu. Kena tunjuk 10-20 kali sampai cikgu merajuk. Cikgu saya perempuan, merajuk keluar kelas sebab saya tak faham. Orang lain semua dah dapat dah. Sebab itulah saya tunjuk balik. Okey, nanti saya akan ulang balik Nanti sampai habis ni saya akan ulang balik. Okey. Yang ni sempadan atas pula macam mana? Sempadan atas. Okey, kita tengok yang paling tinggi. Selepas dia pula, selepas 60 ialah 61. Jadi kita buat 60 tambah 61 per dengan 2. Jadi tekan kalkulator kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 60.5. Okey nanti saya akan ulang balik, jangan risau. Ada yang baru join ke tadi dia ketandas ke, tak apa, jangan risau. Okey. Jadi untuk sempadan atas pun semua clear. 100% ni kalau masuk je exam dalam exam ke dalam SPM ke, jadi confirm full mark. Bukan. Yang ni bukan modul lagi. Okey, yang ini saya ambil contoh luar untuk bagi lebih jelas. Yang dalam modul tu kadang-kadang dia macam tak cover pun benda ni. Jadi yang ni saya nak tunjuk fundamental, asas dia. Macam mana nak dapat yang ni. Ini nak tambah yang mana, dapat yang ni. Sebab dalam modul tu kita tengok terus kita ambil saja kan. Ini saya buat fundamental sebab bila saya tengok yang quiz tu ramai yang tersangkut lagi. Jadi saya rasa ada tanggungjawab lah untuk saya tunjuk yang ini. Okey, cantik. Kita tengok yang bawah pula. Ini bukan selang kelas, jangan tersilap baca. Yang ni ialah saiz selang kelas ataupun size of class interval. Dia tak samalah dengan yang ini. Okey, macam mana kita nak tentukan saiz selang kelas ni ialah kita akan ambil ni. Macam mana kita nak tentukan selang kelas ataupun kelas interval? Ambil nilai data yang terbesar. Okey, nilai data yang terbesar kat sini berapa? Size of yang ni selang kelas. Okey, yang ini. Yang ini kita akan ambil ialah dekat sini. Kita akan ambil sempadan atas tolak sempadan bawah, yang itu ialah selang kelas kita. Okey, sempadan atas kita sekarang ialah 60.5 tolakkan dengan sempadan bawah kita ialah 50.5. Jadi jawapan kita ialah berapa? 10 lah. Kan kalkulator kita akan dapat 10.
Cuma takut tertukar had bawah dengan sepadan bawah. Okey, tak apa. Nanti bila kita buat banyak kali, kita tengok saja kita tahu dah yang tu yang mana. Okey, ini sebab baru first time jumpa. Okey, bila kita buat banyak kali nanti latihan, kita dah tahu dah yang ni nak buat macam mana. Okey, tengok titik tengah kita tahu dah. Ambil yang paling tinggi, tambah yang paling rendah, bagi 2. Ini sebab baru first time kan. Okey. Okey, jadi saya ulang balik sekali imbas sebab ada yang baru masuk tadi, mungkin dia ketandas ke apa. Okey, selang kelas ini dia bagi soalan bagi untuk ambil had bawah lower limit, kita ambil yang paling rendah dalam data kita. Untuk had atas kita ambil yang paling tinggi dalam data kita. Untuk titik tengah midpoint, okey, kita akan ambil paling tinggi tambah paling rendah bahagi 2, kita dapat midpoint. Titik tengah, okey. Lepas tu untuk sempadan bawah, jangan tersilap pula antara sempadan bawah dengan had bawah. Had tu ialah limit. Okey. Bila kita sebut limit, kita ada macam pantai tau, pantai. Lama dah kan tak ke pantai kan. Okey, PKP. Jadi akan ada pantai pasir, lepas tu ada ombak. Ombak tu akan sampai satu tahap, dia akan patah balik. Jadi dekat situ sempadan dia lah. Okey, dia tak boleh lebih yang tu. Jadi kalau untuk sempadan bawah pun macam tu juga. Kita kena tengok yang paling bawah. Okey, jadi sempadan dia ialah kita ambil, kalau sempadan bawah kita tengok data kita 51, kalau lower limit. Okey, sempadan bawah kita tengok sebelum dia nombor berapa? Nombor 50. Jadi 51 tambah 50 bahagi 2. Untuk sempadan atas kita ambil nombor ni, atas lebih pula pada dia. Lebih 1 ialah 61. Jadi 60 tambah 61 bahagi 2. Kita akan dapatlah. Okey, untuk selang kelas, okey, kita akan ambil data sempadan atas tolak sempadan bawah, kita akan dapat selang kelas. Okey, setakat ni dapat tak soalan ni? Latihan ni yang kita buat. Dapat kan? Okey, saya akan bagi satu soalan, cuba solve kan, cuba selesaikan. Okey. Saya gariskan kat sini. Okey, cuba buat kalau kita ada 40 sampai 47. Okey, cuba aplikasikan balik apa yang kita tahu dekat sini, senaraikan dekat sini. Buat dulu, nanti kita bincang sama-sama. Okey, sekarang kita ada 60 orang. Yang tu saya dah tolak, saya dah lah. Okey, 60 orang. Jadi antara ramai jugalah. Yang paling ramai pernah saya mengajar dalam satu masa 200. Sebab Zoom yang education ni, yang berbayar ni, dia limit dia 300. Dia boleh up lagi. Kalau kita tambah lagi, ada bayarannya, yurannya, kita boleh jadi sampai 1000. Tapi tak sampai 1000 lah. Okey, cuba buat dulu yang ni. Okey, yang ini ambil yang paling rendah. Ini ambil yang paling tinggi. Yang ini ambil yang ini, tambah yang ini, bagi 2 dapat titik tengah. Sepadan bawah ni kita akan ambil jadi 40. Sebelum dia berapa? Bahagi 2. Sepadan atas 47. Selepas dia apa? Bahagi 2. Dapat jawapan. Selang kelas kita akan ambil sepadan atas tolak sepadan bawah, dapat selang kelas. Size dia. Senang dia. Memanglah kan. Bila kita cakap tu senang je, tapi nak buat tu okey, tak buat. Saya bagi masa. Janji faham. Walaupun kita tengok yang ni latihan ni santainya, tapi dia akan ada impak yang besar lah. Impact dia yang besar dalam kita punya SPM nanti. Okey. Dah habis belum? Siap? Okey, ada yang dah siap dah. Kalau siap, komen siap dulu. Kalau banyak dah komen siap, kita akan bincang. Jadi yang ini okey. Kelas ni saya rasa okey lah. Dia tak laju sangat.
Sebelum ni ada yang macam saya ajar darjah 5 sekejap je. Oh, dah 1 jam. Yang ni walaupun tak sampai 1 jam lagi, 45 minit baru, tapi yang ni lah saya rasa yang standard, kelajuan yang biasa. Sebab setengah kelas sangat-sangat laju. Tak sempat nak terang pun dah habis masa. Ada kelas yang sangat-sangat lambat. Itu kalau saya letih lah. Sebelum ni saya ada kelas daripada pukul 9 pagi sampai 10 malam. Non-stop. Itu saya rasa kelas tu semua lambat. Okey ya. Okey, ramai dah siap ni. Okey, kita akan bincang jawapan. Okey, boleh bincang jawapan ya. Okey. Jadi yang first kali had bawah dia kita akan dapat ialah 40. Semua dapat 40 ni. Dapat tak dapat? Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah had atas. Jadi 47. Okey. Lepas tu kita tengok pula titik tengah. Titik tengah kita ambil 40 tambah 47 bahagi 2, kita akan dapat ialah 43.5. 43.5. Okey, semua setakat ni betul semua lagi kan? Tak ada salah lagi kan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Sempadan bawah, lower boundary. Kita akan tengok dekat sini. Lower yang paling rendah 40. Sebelum dia 39 tambah 39 bahagikan dengan 2, jadi kita akan dapat sempadan bawah dia ialah 39.5. Okey, jadi kita tengok sempadan atas pula. Okey, 47 lepas pada 47, 48 bahagi 2 sama dengan kita akan dapat ialah 47.5. Okey. Last kali kita nak tengok size selang kelas, size of class interval. Okey, kita ambil sempadan atas, ini upper boundary 47.5 tolakkan dengan 39.5. Jadi kita akan dapat ialah 8. Alamak. Nampak pelik. Okey. 8. Jadi siapa ada problem? Semua betul. Siapa ada salah ataupun nak tanya saya ke apa, dia masih lagi tak faham? Semua dapat kan? Full mark. Tengok dah full mark dah. Cuma latihan santai-santai saja. Yang ni dalam SPM. Full mark. Lagi satu. Lagi satu. Lagi satu tu apa? Soalan lagi satu. Okey, saya ingatkan minta ulang lagi. Tapi kalau nak minta saya ulang lagi pun, kalau tak faham bagi tahu saja. Okey. Jadi ada request pada Zul, dia minta lagi satu. Zul ni dia ikut zaman saya rasa saya ajar first time Zul ni dekat Putrajaya. Saya tak pastilah Zul mana kan. Saya rasa Zul ni dia ada kawan dia seorang tu. Okey. Jadi kita tengok yang lagi satu pula. Okey, kita cuba buat nak yang perpuluhan pula. Dia nak mencabar diri dia ni. Okey, jadi kita tengok yang perpuluhan pula. Okey. 6.1 sampai 6.9. Okey, cuba buat pula. Sama je, cuma ada perpuluhan. Betul lah gaya tu. Dengan mus sekali lah, mus pun ada dalam ni. Okey, cuba buat. Ni ada perpuluhan 6.1 sampai 6.9 untuk selang kelas, itu kelas interval dia. Okey, dah siap, nanti komen siap, kita bincang sama-sama. Okey ya, sekarang ni COVID 20K semalam, malam ni pula, hari ni 19K. Jadi kena jaga kesihatan lah.
Kalau kita ikut dekat Kedah, okey, negeri saya tu, hospital pun dah tak cukup dah. Okey, kontainer mayat tu pun dah terpaksa bawa dah. Sebab ada juga pesakit-pesakit daripada Selangor pun dia dah bawa ke Penang. Lepas daripada kita buat kelas, lalunya kalau malam habis, contohnya habis malam ni pukul 10.15, saya akan peruntukkan sedikit masa saya akan WhatsApp dengan seorang nurse dekat Penang. Jadi pada pukul 10.15 sampai pukul 12 tu saya WhatsApp dia. Lepas tu saya sambung balik buat kerja-kerja yang PKU. Jadi saya dapat info banyak lah. Okey, dah habis belum? Okey, saya tengok bateri sekejap. Okey, full lagi. Okey, siap tak lagi? Siap. Okey, ada yang dah siap tak? Okey, siapa yang belum tulis kehadiran, saya letak link dekat ruang komen. Okey, boleh isi kehadiran dekat situ. Sebab baru ada 47 orang yang isi. Okey, baru ada 47 orang yang isi. Sebab saya tengok dalam grup parent ni, semua tak ada lah. Semua dah masuk lah. Okey, jadi boleh isi dekat situ. Okey, ramai yang dah siap. Cantik. Okey, kita tengok pula yang perpuluhan. Sama juga, cuma dia ada perpuluhan, decimal. Sebab kat sini ada juga yang ambil DLP. Saya tak ingat nama. Anik kot. Anik ambil DLP kot. Kalau tak silap saya lah. Mus saya tak pasti lah. Ambil apa. Atau ada 2-3 orang lagi yang memang confirm dia ambil DLP. Tapi sama je, okey. DLP ke bahasa Melayu kan cuma term saya berbeza. Tapi jalan kira apa semua tu, yang lain tu sama. Okey, jadi kita semak jawapan sama-sama. Okey. Yang pertama sekali ialah 6.1. Jadi had bawah dia ialah 6.1. Okey. Had atas dia yang inilah 6.9. Yang ni pula titik tengah. Jadi kita akan ambil 6.1 tambah 6.9 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat ialah 6.5. Okey, semua dapat 6.5. Yang ini? Dapat? Okey, cantik. Jadi kita tengok pula sempadan bawah. Okey, sempadan bawah tengok dekat sini. 6.1 sebelum dia apa dia? 6.0 lah. Oh, full mark. Okey, cantik. Okey. Jadi sebelum 6.1 ialah 6.0 lah. 6.1 tambah 6.0 per dengan 2. Jadi kita akan dapat ialah 6.05. 6.05. Okey, untuk sepadan atas pula kita tengok 6.9. Jadi selepas dia tu ialah 7 lah. 7.0. Okey. Jadi kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat ialah 6.95. 6.95. Okey, jadi untuk dapat saiz dia, kita ambil yang bawah ni. Sempadan atas ataupun upper boundary 6.95 tolakkan dengan sempadan bawah lower boundary 6.05. Jadi kita akan dapat ialah 0.9. Okey, semua full mark jadi dalam exam nanti pun confirm. Kalau boleh full kan kita punya table ni, yang ini pun kalau dalam 10 kita dah cover 4 ke 5 markah daripada 10. Jadi banyak.
Okey. Okey, yang ini saya snap gambar sekejap. Nanti boleh study. Okey, saya padam yang ini Aina ada dalam ni. Saya saja tanya, nanti dia sembang dengan Mus, dia tak jawab soalan. Okey Okey, jadi kita sambung balik. Kita tengok latihan yang seterusnya pula. Macam mana kita nak buat histogram? Macam mana kita nak buat apa ni orang panggil? Frekuensi kekerapan, poligon, frekuensi poligon. Last kali kita akan buat ialah OGIF. Okey, yang ini kita akan buat dalam modul lah. Okey, siapa yang tak ada modul tak apa, nanti saya tulis kat depan. Okey. Semua buka muka surat 4. Yang mana 4 ni kita buat tak lagi? Kita buat dah kan? Muka surat 4. Buat ke belum? Dah. Okey, dah. Tadi kita tengok muka surat berapa last kali kita habis yang hari Khamis tu. Saya terlupa sebab saya 5. Okey, sebab saya masa tu tak rakam. Jadi sebelum rakam, ada 7 dah. 9. Last kali latihan 9. Okey. Last kali latihan 9 muka surat 6. Yang ni contoh 9, sorry. Latihan 9 muka surat 7. Okey. Sampai sini Saya rasa yang ni pun kita ada buat kuis ni. Bilangan mentor. Okey, masa yang buat kuis tu ada yang tak bagi table, tak bagi jadual, dia hantar terus yang ini. Okey, graf dia. Ada yang buat graf saja. Ada yang buat table saja, tak bagi graf pula. Okey, untuk dapat full mark kita akan buat table, kita isikan, penuhkan dan kita buat graf. Jadi bila buat quiz saya tak boleh bagi full mark lah kalau macam tu. Kecuali saya, tapi selalunya saya kata okey, buat dulu bagi balik. Itu saya kira full mark balik lah. Okey Jadi kita tengok dekat satu soalan ni. Okey, saya akan tulis semua buka muka surat 8. Yang ni OGIF. Sorry. Buka muka surat 7 dulu. Yang ini kita akan buat ialah ini dia tak bagi tahu pula. Poligon histogram ataupun poligon frekuensi poligon, tersilap pula. Modul yang dalam link ke kena bagi ke? Masih tak tahu nak rujuk macam mana. Okey, saya letak dalam link. Kan bila kita klik dekat grup kita tu, dia akan ada macam ni. Okey, dekat sini hari lah, contoh hari Sabtu. Lepas tu dia ada banyak-banyak subjek. Matematik saya rasa warna merah. Okey, warna merah. Dia akan ada macam ni. Yang ini math. Okey. Yang atas ni ialah link kelas. Link kelas. Zoom. Okey. Kalau klik atas kita akan masuk Zoom. Kalau dekat bawah tu dia tulis modul. Okey, nanti klik yang dekat bawah ni, dia akan keluar file banyak-banyak. Okey, saya dah compile dah daripada bab yang sebelum ni saya ajar sampailah bab yang terbaru, bab 7 tu. Baru dah start semalam, okey. Ramai yang baru yang hari ni dia join. Jadi selamat datang lah.
ke PTIU. Okey. Jadi mungkin sebelum ni ada yang tuition kat tempat-tempat lain, ada cikgu dia garang, ada cikgu dia lawa. Lepas tu ada yang cikgu dia wajibkan buka kamera, tapi saya taklah. Okey, kita buat santai saja. Saya suka konsep yang santai. Kita buat benda yang nampak macam mudahnya. Tapi yang itulah yang kita nak buat dalam SPM, sebenarnya mudah je. Okey Okey. Jadi cantik. Baru dah start semalam. Sebelum ni memang pernah join lah PTIU. Belum kan? Jadi tak apa. Baru dah start semalam ke, hari ni ke, janji hari ni kita faham. Apa yang saya ajar hari ni, faham. Kalau macam tak nampak apa-apa, terus bagi tahu saya. Okey, terus bagi tahu saya akan ulang balik. Sebab selalu saya bagi tahu, kelas ni berbayar RM60, bukannya bercuma. Walaupun sebelum-sebelum ni package PTIU mahal. Ada 300 lebih kan. Tapi ramai juga yang join. Okey, jadi 60. Jadi dia cost dia drop sangat-sangat murah 60, tapi tetap kita kena gunakan keringat kita untuk bayar 60 tu. Jadi saya jangan sia-siakan 60 yang kita guna duit kita sendiri ke untuk belajar ataupun yang parent bagi tu. Oh, kat Telegram. Okey. Jadi kita akan ambil modul ni lah. Okey, kat bawah tu nanti dia akan ada senarai semua. Saya cuba upload lepas ni nota-nota dia sebelum trial. Semua dah dapat dah jadual trial. Dapat tak lagi? Belum kan? Okey, sebab ada yang trial tu saya tak pasti bulan berapa. Sebab kalau dia tentukan, contohlah dia kata bulan 10 trial. Tiba-tiba waktu tu sehari kes COVID 50K. Takkan dia nak buat juga sebab waktu 9K tu dia tutup, 50K buka. Jadi macam tak logik lah. Trial pun belum pasti lagi. Okey, tengok keadaan. Okey, jadi kita harapkan situasi akan jadi semakin baik lah. Okey, sebab saya pun sebab ada pengumuman yang siapa yang dah terima 2 dos ada kelebihan boleh rentas negeri ke apa, boleh makan dekat kedai ke, saya tak pasti. Ada tak dekat sini yang daripada Perlis? Tak ada kan? Perlis baru sehari dia buat dine in, boleh makan dekat kedai. Hari semalam 2 kes positif. Hari ni 41 kes. Okey, kat Perlis dah boleh dine in. Jadi saya duduk lama lah kat Perlis. Saya belajar kat Universiti Malaysia Perlis. Okey, jadi ini saya padam. Kita tengok satu contoh. Yang dalam kita punya ni lah. Okey, dalam kita punya modul. Okey, semua buka muka surat 7 lah. Siapa yang tak print lagi tak apa, saya akan tulis dekat depan. Jangan risau. Okey, yang ini soalan. Ya, saya tengok. Sebab saya yang buat modul ni dan sebabkan masa tu saya tak sempat, jadi ada banyak yang modul ni saya buat data sendiri. Bila saya buat data sendiri nanti dia akan jadi pelik-pelik lah. Jadi untuk yang first kali ni, sebab saya nak tunjuk kat student, kalau jadi pelik-pelik sangat nanti student ingat, oh yang ni susah, dia tanam dalam kepala dia yang ni susah, habis. Jadi saya nak tunjuk yang senang-senang dulu. Oh, yang ni 7 ni quiz. Okey, tak apa. Jadi saya bagi yang sendiri dululah. Okey. Kita tengok yang contoh luar dulu. Sebab ada yang baru first time, ada beberapa orang dan yang lain juga pun ada juga yang first time kan. Sebelum ni baru masuk yang package August. Jadi kita tengok yang senang dulu. Okey, saya bagi dekat sini. Okey, saya bagi dekat sini. Okey, cuba buat Yang ini dah sampai tahap SPM dah.
Nanti semua terkejut. Kenapa senangnya boleh buat dah. Baru belajar 1 jam dah boleh buat SPM. Okey, sebab memang senang pun. Dalam SPM cuma kita tak tahu saja. Bila kita tak tahu, kita akan rasa susah. Okey, cuba buat dulu. Okey, saya bagi dekat sini data. Ni guna pen hitam lah. Tak buat hitam. Mana hilang pula. Okey. Yang ni tak ada dalam modul lah. Ni cuba salin dulu. Kita buat yang luar. Okey, kita ada data dekat sini. Panjang. Panjang dalam cm. Okey, tapi yang guna BI tu length. Okey, dalam cm jugalah. Alamak m tak. Okey, cm. Okey, yang kedua, tadi kan susunannya macam ni. Dalam SPM dia akan daripada ke kiri ke kanan. Okey, lepas tu ialah keterapan kat sini. Keterapan ataupun frekuensi. Frekuensi. Okey. Lepas pada frekuensi kita ada sempadan bawah. Yang ni jangan hafal. Nanti susah pula kata, yang ni kena hafal. Tak, dalam SPM dia ada bagi dah. Cuma kita isi tempat kosong saja. Okey, yang ini sempadan bawah. Ataupun lower limit. Okey, sebelah dia sempadan atas. Ataupun upper limit. Okey, lepas tu kita ada kumulatif frekuensi. Okey, kekerapan longgokan. Ini saya tunjuk nanti. Kekerapan longgokan ataupun kumulatif frekuensi. Okey, sampai sini ya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 benda ni. Okey, jadi mana yang merah tadi? Alamak, dah hilang. Okey. Ni. Bawah sikit. Semua saling guna pemaris lah, okey. Lawa sikit. Ni saya sketch. Okey, dah siap yang tu. Okey, sekarang saya bagi dekat sini length. Panjang dia berapa? Okey. Saya akan bagi macam ni lah. 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30. Okey, ini dia bagi. Lepas tu dia bagi frekuensi. Yang ini 2, 4, 7, 13, 10, 4. Okey. Cuba cari sempadan bawah dengan sempadan atas saja isi dekat sini. Okey, isi sampai bawah sini. Yang ini jangan kacau lagi. Okey, cuba isi dulu.
Oh, okey. Ada yang Aidil baru join. Okey, Aidil, yang ini saya ambil yang contoh luar dulu. Aidil salin dulu dalam kertas mana-mana. Okey, yang ini saya tunjuk yang contoh luar dulu. Saya tak guna modul lagi yang ni. Sebab yang ni saya boleh terangkan dengan lebih lanjut. Yang dalam modul tu macam kita buat latihan. Okey? Okey, cantik. Okey, dah habis bagi tahu. Yang ni tak sampai 1 minit ni. Patutnya dah soft dah, dah selesai dah. Okey, dah habis. Cuma ambil sempadan bawah 1, sempadan atas 5. Jadi bawah tu pun sama. Ini boleh refer balik dekat sini. Okey? Okey, dah siap kan? Okay, kita tengok jawapan sama. Tak ada komen siap lagi, tak siap lagi. Yang ujung ni jangan lagi. Sini saja. Okey, sini saja. Sampai limit saja, sampai sepadan. Alamak, saya lindung. Okey, dah siap dah. Okey, cantik. Jadi kita akan check. Tadi lower boundary dulu. Okey, lower boundary. Alamak, saya bagi tahu limit ni. Ini ialah lower limit. Betul lah, sempadan limit. Pada bawah, kita akan tengok. Yang ni hard, sorry. Sepadan yang ni, boundary. Alamak, macam tersilap tulis saya ni. Ni boundary. Alamak, sorry. Patutlah. Sebab sempadan, kalau hard barulah limit. Okay, sorry saya tersilap yang bahasa Inggeris dia tu. Yang bahasa Melayu dia tu dah betul lah. Okay. Jadi kita bincang jawapan sama-sama. Okay. Jadi kalau sempadan bawah, kita akan tengok. Ini 1. Jadi sebelum 1 berapa? 0.5 lah kan? Okay, kita akan dapat 0.5. Jadi, okay, sebelum tu. 0.5 ke 0.9? Kita nak ambil 0.9. 0.9 Okey. Jadi jawapannya kita akan dapat 19.5. Okey, contoh kalau kita ambil 0.9 dapat tak? 0.9 sebab 1 ni kita kena ambil kurang 0.1 lah. Okey, tambah balik dengan 1 sebab dia lower, ambil yang paling kecil perkan dengan 2. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 2.05, sorry. Saya silap ni. 0.9 tambah 1 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 0.6. Saya tengok yang mana ni? Alamak, tersilap tengok. Patutlah. Okey, kita akan dapat yang ini ialah 0.5. Dapat tak 0.5? 0.9?
sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Ini saya tak pasti. Soalan ni dia tulis boundary. Patutnya kita akan dapat macam ni lah. Kalau sempadan kita akan tambah. Lepas tu bahagi 2. Okey, kita tengok balik. Yang ini ialah ataupun soalan ni silap lah. Okey, jadi kita akan dapat 0.9 tambah 1 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 0.95. Okey, sekejap. 0.5 tambah 1 bagi 2. Kita akan dapat 0.75. Okey, kalau tengok dekat sini dia dapat 0.5. Okey, sekejap. Bukan tambah dengan kosong ke? Betul-betul. Sebab selepas dia ialah kosong. Okey, jadi saya tersilap ni. Sorry. Jadi 1 tambah kosong. Okey, sebelum 1 ialah kosong. Jadi bagi 2, jadi kita akan dapat 0.5. Okey. Jadi semua dapat tak yang ni? Siapa yang belum faham macam mana nak dapat 0.5? Semua okey ya? Okey. Periksa ada exam 2 minggu depan. Okey. Jadi yang ni ialah 0.5 sebab kita ambil sebelum. Okey, yang ini pula kita ada 6. Jadi sebelum 6 berapa? 5. 5 bagi 2. Jadi kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 5.5. Semua dapat ada yang dah tulis lah, Nazmi. Okey. Jadi yang ini kita akan tengok 11. Tambahkan sebelum 11, 10. Bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat ialah 10.5. Okey, yang ini pula 16 tambah 15 bagi 2, kita akan dapat ialah 15.5. Lepas tu yang ini kita akan dapat 20.5 lah. Okey, tapi saya tunjuk step dia. 1 tambah 20 per 2 bagi 2, kita akan dapat 20.5. Yang ini 26 tambah 25 per 2, jadi kita akan dapat 25.5. Okey jadi kalau sempadan bawah kita ambil yang paling rendah, lepas tu yang kurang 1 daripada dia. Okey, kalau sempadan atas kita ambil yang paling tinggi 5. Lepas tu kita ambil yang lebih 1 daripada dia. Tambah 1 bahagi 2. Jadi kita akan dapat ialah 3 lah. Sorry. Kalau yang ini kita akan dapat 5.5. Okey, kita tengok yang ini. Okey, yang ini kita akan dapat ialah kita akan dapat macam ni jugalah. Okey. Jadi 5 kita tambahkan dengan 6. Okey, selepas 5 tu 6 bahagikan dengan 2, jadi kita akan dapat tak 11.5 ni 5.5. 5 tambah 6 bagi 2, 5.5. Okey. Lepas tu yang ini 10. Tambahkan selepas 10, 11 bagi 2, kita akan dapat 10.5. Okey, yang ini pula 15 tambah 16 bahagikan dengan 2, kita akan dapat ialah 15.5. Okey. Yang ini 20 tambah 21 bahagi 2, kita akan dapat 20.5. Ini 25 tambah 26. Okey, 25 tambah 26 bagikan dengan 2, kita akan dapat ialah
25.5. Okey, lepas tu 30 tambah 31 bagi 2 kita akan dapat 30.5. Okey, untuk lower boundary dengan upper boundary, siapa yang ada problem? Ada tak? Siapa yang ada problem? Semua okey? Okey kalau tak okey bagi tahu lah, jangan segan. Jangan malu. Semua okey setakat ni. Cantik. Jadi kita tengok pula macam mana kita nak buat kekerapan longgokan ataupun kumulatif frekuensi. Okey. Sebelum ni saya ada tunjuk dah, yang ni macam ulangan lah. Okey, kita tengok. First kali dekat frekuensi ni ialah 2. Okey, jadi kita pun tulis 2 dia. Okey, dekat bawah ni 2 ni kita tambahkan dengan 4. Dia akan dapat 6. Okey, 6 ni kita tambahkan dengan 7, kita dapat 13. 13 kita tambahkan dengan 13, kita dapat 26. 26 tambah 10, kita dapat 36. 36 tambah 4, kita akan dapat 40. Siapa ada problem untuk kekerapan longgokan ataupun kumulatif frekuensi ni? Dapat Kita ambil starting, lepas tu kita tambah yang ni. Tambah dengan yang ni dapat yang sebelah itu. Dia macam tu saja. Okey semua dapat Siapa yang tak dapat yang ni ada tak? Kumulatif frekuensi. Semua dapat? Okey, cantik. Okey, saya snap gambar siap. Saya tunjuk step by step ni. Saya harap semua dapat full mark lah nanti. Okey. Jadi yang ini boleh padam Okey, siapa yang tak sempat salin tak apa, saya dah snap gambar, nanti saya letak dalam grup Terek dengan Telegram. Okey, saya padam dulu. Syazwan dia typo, ejaan typo. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Okey, yang ini pun tak apalah, sebelum kita buat sesi yang lepas maghrib pukul 8.15 tu, kita cuba tengok yang fundamental, yang basic dulu saya tunjuk. Nanti kita akan aplikasikan dalam kita punya modul. Okey? Cuba kita tengok soalan ni. Okey, kita akan buat histogram. Kita akan combine lah nanti. Okey, saya akan bagi lagi satu soalan. Kali ni bagi yang mencapai sikit boleh? Perpuluhan boleh? Perpuluhan ke tak mau perpuluhan? Okeylah, macam ni lah. Sebab nanti tak sempat pula kita guna data ni. Kita cuba buat histogram dengan kumpulan histogram dan frekuensi poligon ataupun kekerapan frekuensi. Okey, kita cuma base kepada data dalam table ni saja. Okey. Sepatutnya ada ni lah, apa tu? Kertas graf. Yang ni kita sketch dulu. Okey, nanti dia akan bagilah data tu 2 cm kepada siapa untuk mengufuk dan mencancang. Tapi yang ini tak apa. Saya tulis dulu. Okey. 2 cm kepada 0.5 paksi mengufuk. Dan 2 cm kepada
dua paksi mencancang. Okey. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, saya tuliskan beberapa benda lah. Okey, yang ini paksi mengufuk ialah horizontal. Okey, untuk mencancang ialah vertikal. Ataupun bahasa mudah ya, bila mengufuk ni ialah mendatar. Okey, bila mencancang kita akan dapat ialah menegak. Okey ya. Saya dah bagi dah dalam bahasa Inggeris, saya bagi dah dalam bahasa Melayu. Saya ada bagi dah dalam bahasa yang mudah. Okey. Yang ini paksi yang mendatar, paksi X. Yang ini paksi menegak, paksi Y. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Yang ni kena guna kertas graf ah. Tapi yang ini tak apa, nanti kita akan buat latihan pukul 8.15 nanti untuk sesi yang kedua tu. Ini kita belajar teori dulu. Jadi kita ada kertas graf kita. Kertas graf ni memang standard yang kita guna dalam SPM lah. Okey. 2 cm. Satu kotak tu ialah 2 cm. Okey, jadi kita tengok dulu yang bawah. 2 cm kepada 0.5. Okey, jadi 0. Jadi yang ini kita akan dapat dalam kotak-kotak tu, ini 0.5. Yang ini 1.0. Okey, sampailah dekat ujung lah. Okey. Jadi kita akan dapat yang ini sampai 30. Sebab apa? Sebab untuk yang bawah ni kita akan isi yang mana? Kita akan isi sempadan bawah ni lah dengan sempadan atas. Okey, ada yang tanya, jadi macam mana kita nak agak? Okey, kita tengok yang ini. Yang ini paling sikit 0.5. Kita akan sampai 30.5. Yang ini ialah yang maksimum. Okey, jadi dalam graf kita tu akan sampai 30.5. Starting dia 0.5. Okey. Tapi yang 0.5 ni soalan akan bagilah. Okey, starting dia berapa? Macam mana cikgu dapat kekerapan longgokan? Okey, dia macam ni. Okey, first kali kita tengok dulu. Yang ni 2 kan? Jadi 2 ni kita akan tulis terus dekat sini. 2. Okey, untuk dapat yang kotak kedua pula, 2 ni kita akan tambahkan dengan 4 tambah. Jadi 2 tambah 4, kita akan dapat jawapan dia dekat sini. Jadi sebenarnya dia tambah saja. Ni 2 tambah dengan 4, kita dapat 6. Okey, 6 tambah dengan 7, kita dapat 13. Okey, 13 tambah 13, kita dapat 26. 26 tambah 10, kita dapat 36. 36 tambah 4, kita dapat 40. Okey, dapat tak? Dapat tak? Kekerapan longgokan, dapat? Okey. Yang lain dapat kalau macam tak dapat ya terus bagi tahu saya akan ulang balik sampailah faham. Okey, walaupun kita kena menginsafilah, okey. Macam saya cuma menyampaikan yang bagi kefahaman ialah Tuhan kita lah. Okey. Tapi kita usahalah, usaha tu nanti dia akan bagilah, dia akan tengok kita. Sebab dalam Islam ni kita pegang pada 3 benda. Usaha, doa dengan tawakal. Kalau tawakal saja, tak usaha, habislah.
Kalau doa saja tanpa usaha pun tak ada juga. Yang paling penting main dia ialah usaha. Inilah antara usaha dia kita hadir ke tuition. Mungkin kawan kita tengah main layang-layang sekarang dekat luar, tengah berjoging, kita dalam kelas. Ini ialah usaha kita. Okey? Cantik. Semua dapat. Jadi kita tengok dekat sini. Macam tak muat ni. Okey. 0.5, 1.0, lepas tu 1.5, lepas tu 2.0, 2.5, 3.0, ini 3.5. Okey, 30.5. Alamak. Saya tersilap ni. Okey, sekejap. Okey, selang dia bukannya 5. Ini ialah selang dia ialah 5. Okey. Sebab yang ni saya modify sendiri ya. Sebab tu tersilap. Sorry. Okey, jadi kita akan dapat ialah ini 0.5. Lepas tu kita tambahkan. Okey, kita tambahkan dengan 5 lah. Okey. Sebab starting dia mesti kita ambil dekat sini. Lower boundary. Dan yang paling last kita akan ambil yang paling tinggi lah. Upper boundary dia. Tapi starting sini kita tengok dekat situ. Okey. Lepas tu barulah kita tambah 5. 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5. Okey, dah sampai dekat sini. Okey, dekat sini siapa ada problem untuk penuhkan yang bawah ni? Siapa ada problem? Semua okey ya? Okey, dapat. Cantik. Jadi kita teruskan. Jadi dekat bawah ni kita ambil badilah. Ini kan panjang. Okey. Ada kita tulis dia dalam bahasa Melayu. Panjang dalam mm ataupun length. Okey, siapa yang bahasa Inggeris lah. Length. Okey, length. Length pula. Okey. Pronunciation kena betul lah. Pronunciation ni tak mestinya betul. Janji orang yang kita sembang tu faham pun tak cukup. Kat sini memang tak ada dekat Perlis. Dekat Perlis siapa yang naik motor yang minyak hitam tu, kita ada satu tu filter. Kita panggil filter lah, penapis tu. Selalu dekat tempat-tempat lain kita ke kedai, kita kata okey tukar minyak hitam sekali filter. Kalau kat Perlis dia tak faham. Saya pernah tukar dekat kedai seorang uncle Cina lah. Saya kata okey uncle tukar minyak hitam sekali filter. Filter dia tak tahu apa. Lepas tu saya kata penapis. Dia marah saya. Dia kata bagi tahu penapis lah, senang. Jadi kat Perlis tu lain sikit. Okey ya. Jadi yang ni settle. Sekarang kita tengok pula 2 cm kepada paksi mencancang, vertikal ataupun menegak. Inilah menegak. Okey, yang ini ialah kekerapan ataupun frekuensi. Okey, jadi kita akan paling tinggi berapa frekuensi dia? 13. Okey, paling tinggi frekuensi dia 13. Jadi kita akan bagi ada lebih sikit lah. Okey. Kita start pada 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, bagi lebih sikit. Kalau dia last kali 13, kita akan bagi 14 lah. Okey. Jadi macam ni. Okey, untuk dapat yang ni, semua dapat kan? Kenapa kita tak ambil yang sempadan bawah untuk isi yang mengufu? Okey, sempadan bawah ni, jadi sama saja 0.5, 5.5, 10.5. Ini pun ada 10.5, 15, 20, 25.5. Okey, kenapa kita tak ambil tu? Sebab kita nak ada
nilai yang paling kecil dekat sini dengan nilai yang paling besar dekat sini. Okey, dia mesti starting dengan nilai lower boundary. Dia akan habis dengan nilai yang paling besar upper boundary. Okey? Sebab tu dia jadi macam tu. Okey? Jelas semua? Ni sebelum kita nak plot ni, ada apa-apa lagi tak soalan? Tak ada kan? Okey, jelas, cantik. Okey, sekarang kita nak plot. Okey, saya guna yang warna biru lah. Okey, jadi yang pertama sekali, frekuensi dia berapa? Ni 2. Okey, 2. Jadi kita pun tengok dekat 2. Okey, starting dia kita kena duduk dekat sini. Okey, 0.5 ni. Okey, jadi sampailah ke sini. Okey. Sampai 5.5. Okey, start dia kat sini sampai 5.5. Lepas tu kita tengok yang kedua pula. Yang kedua berapa? Frekuensi dia 4. Jadi kita buat 4 sampailah ke sini. Okey, lepas tu kita tengok 7. Okey, 7. Jadi kita akan tengok kat mana 7. 7 akan ada antara 8 dengan 6 lah kat sini. Okey, lebih kurang kat sini. Contohlah kat sini. Kita garis. Okey, nanti tak payah buat yang ni lah sebab kita ada kertas graf. Okey, lepas 7 kita ada 13. 13 lebih kurang sini lah. Okey. Ah, 13. Okey. Sebab dia antara 12 dengan 14. Tengah-tengah ialah 13. Lepas tu 10. Okey, 10. Sini. Kuranglah. Last sekali 4. Ini. Okey, kalau kita guna kertas graf nanti kita dapat yang okey lah. Ini sebab sketch. Boleh ke jadi kalau ukur graf mengikut sempadan atas? Okey. Dia benda yang sama, cuma sebabkan nanti bila kita nak buat frekuensi poligon frekuensi, kita kena ada lebih dekat sini sikit, lebih dekat sini sikit. Jadi kita akan follow ialah kita starting daripada yang paling rendah lower boundary, kita akan habis yang paling tinggi upper boundary. Jadi yang paling rendah 0.5, yang paling tinggi 30.5. Okey takut tersilap antara sepadan atas dengan sepadan bawah. Nanti bila kita buat banyak-banyak kali, kita dah terbiasa, benda tu akan jadi okey lah. Okey. Nanti saya bagi soalan. Panjang tu dalam mm ke cm? Okey, soalan dalam okey. Jadi tak logik lah kalau pendek sangat kan. Okey, ini tukarlah kepada cm. Nanti pendek sangat pula. 0.5. Okey. Tak nampak. Okey Setakat kita buat histogram ni. Okey, yang ni ialah histogram. Siapa ada soalan? Okey kalau exam ni daripada penuhkan jadual, okey, fill yang table ni, lepas tu kita buat histogram, semua setakat ni boleh dapat full mark. Boleh ke tak boleh? Okey semua boleh dapat full mark Okey, cantik. Seorang je jawab boleh.
Okey, ramailah. Jangan malu, okey? Kalau boleh tulis je boleh. Okey, lepas tu kita tengok yang seterusnya. Yang ini kalau kita buat histogram. Kalau tiba-tiba dalam soalan tu dia minta kita dia nak histogram dan poligon frekuensi poligon ataupun poligon kekerapan. Jadi kita akan buat ialah kita akan buat macam ni. Okey, kita ambil data yang sama saja. Okey, yang ini saya guna dakwat merah lah. Okey, merah belum ada ya. Hijau kan saya tak mau guna sebab dia tak akan nampak. Okey, kadang-kadang kita tak nampak. Okey, jadi kita akan tengok macam mana kita nak buat. Okey. Dekat sini kita ada yang ini ke sini 2 cm kan. Okey, kita ambil dekat tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia, ini tengah-tengah. Tengah juga. Okey. Okey, boleh Syabil. Nanti saya bagi yang video. Okey, boleh. Okey. Okey, semua kita ambil tengah-tengah kan. Lepas tu kita nak buat apa? Lepas dah ambil tengah-tengah ni. Takkan kita saja-saja nak ambil tengah-tengah dia. Jadi bila kita dah ambil tengah-tengah dia, tadi sebab game tu, okey. Tadi game, tengah main game. Okay, jadi kita akan gariskan. Okey, kita akan gariskan. Ini guna pembaris jangan freehand. Sini ke sini. Sini. Tas. Bawah balik. Okey, lepas tu kat sini sepatutnya ada lebih sikit. Okey, ada lebih sikit. Ini pun dia akan turun ke separuh. Okey. Yang ini kita panggil frekuensi poligon yang warna hijau ni. Okey, kalau yang kotak bar ni saja histogram. Kalau soalan minta histogram saja, buat yang kotak-kotak ni saja. Kalau soalan minta frekuensi poligon saja, buat yang hijau ni saja. Tapi kalau soalan minta frekuensi poligon dan histogram, dia akan jadi macam ni. Okey, nanti kita akan jumpa lah soalan macam mana kita nak buat yang ini saja. Okey. Siapa ada persoalan untuk yang ini? Yang ini dah full mark dah ni kalau kita buat dalam exam. Tak ada soalan kalau ada jangan malu, saya bagi tahu lagi. Kalau ada terus tanya saya, jangan segan. Okey. Ya dah. Okey, jadi cantik. Dan lagi satu apa lagi? Kena pakai pembaris. Memang kena pakai pembaris. Jangan sketch sendiri, okey? Sebab nanti pemeriksa tu tengok macam bengkok sikit pun dia tak mau dah. Dalam exam betul. Biasa berapa markah? Okey, yang ini ada dalam section B. Section B ataupun bahagian B, dia lebih kurang dalam bahagian B tu saya tak pastilah 8 ke 10 kot. Nanti kita tengok balik. Sebab yang section A dia akan ada 3 ke 4 markah saja soalan dia. Untuk soalan B dia akan ada panjang sikit macam ni. Titik ke tengah tu bukan ke bila ada titik tengah baru kena buat. Kena buat. Okey, yang ini patutnya kalau kita nak buat frekuensi poligon, dia akan bagi titik tengah lah. Yang ni sepatutnya saya kena tambah lagi satu. Tambah lagi satu kotak. Lepas tu saya letak dekat situ midpoint ataupun titik tengah. Tapi kita akan dapat benda yang sama lah. Kalau nak tambah ni kena padam, kena adjust apa. Susah. Yang ni saya terus buat titik tengah dia. Nanti bila dalam modul barulah kita buat yang proper punya. Ini saya nak tunjuk contoh baru. Okey, macam mana bentuk frekuensi poligon, macam mana bentuk histogram. Okey
Cantik. Jadi confirm ni dapat full mark. Kalau keluar macam ni dalam SPM, confirm. Sebab senang je kan. Baru belajar berapa jam dah senang. Daripada subjek ni sebenarnya SPM dia ambil pada form 1 sampailah sekarang. Okey. Selain daripada histogram, frequency, polygon ataupun kedua-duanya gabungan, combine, lagi satu boleh masuk dalam exam apa dia agak-agak? Mesti tak baca buku teks ni. Lagi satu, apa dia? Go. Kenapa go tu? Virgo. Baik. Okey, salah bukan Virgo. Saya tahu dia cuba untuk jawab benda tu. Okey, apa dia? Yang lain? Ingat tak apa dia? Dia bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Boleh jadi macam tu. Baik, takkan semua tak tahu. Tadi pun saya ada sebut. Kuadratik. Bukan. Kuadratik tak terlibat. Kuadratik macam ni. Ni kuadratik sama ada N ataupun U. Mana terlibat dalam ni kuadratik? Ogive. Ogive. Okey, ogive. Bukannya kuadratik. Okey, dia ialah ogive. Nanti kita akan buat. Sekarang ni pukul berapa? 7.12. Okey. Kita tengok satu contoh ogive, lepas tu kita rehat awal, okey? Untuk nanti refresh balik, solat, refresh, siapa nak mandi, mandi, siapa nak makan, makan, di join balik pukul 8 macam tu, okey? Saya tunjuk satu ogive. Ogive ni nanti kita ada quarter. Quarter ni susah lah. Nanti kalau saya buat rush sangat macam tak jelas pula. Tapi saya tunjuk bentuk dia dulu, okey? Okey, ni kosong. Okey, contohlah kita ada macam tadi juga. Ni contoh saja. Jangan tanya, ini dapat mana? 10, 20, 30. Ni contoh saja. Okey. Contoh kita akan tanda kat sini. Kat sini. Kat sini. 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 Contohlah. Jadi kita akan buat ogive dia. Okey. Ni macam naik turun pula. Ogive dia naik sini. Okey, contohlah kita dapat. Jadi kita akan ambil, okey, untuk ogive kena faham ogive ni ialah freehand. Jangan guna pembaris. Ogive guna pembaris out. Okey, contohlah yang ni dekat bawah statik. Jadi kita ambil ni, kita garis macam ni. Jangan guna pembaris. Ogive dia tak boleh guna pembaris. Ada yang siapa RBT dia akan guna yang lengkung-lengkung tu, sama ada flexible curve ataupun yang yang sekali dengan T square tu, ada yang lengkung-lengkung. Okey, saya nasihatkan tak payah guna yang tu. Yang tu karut dia. Okey, sebab saya lama saya terlibat dalam product design engineering. Okey, masa sekolah pun walaupun bila saya kerja saya guna software, masa saya sekolah dulu saya guna T-square tu lah. Buat lukisan tu kan. Yang tu semua tipu je. Kita beli flexible curve tu. Dia tak fleksibel pun. Nanti salah. Jadi tak lawa kita punya. Ini praktis guna tangan saja. Ini tak pakai pembaris. Ogive macam mana? Inilah bentuk ogive.
Okey, tapi nanti lepas kita untuk sesi kedua nanti, untuk 2 jam lagi, kita akan buat yang proper punya. Macam mana kita nak dapat ni plot-plot tu semua, kita akan tengok lepas ni. Okey Okey, jadi siapa ada problem? Setakat yang kita belajar yang ni, ada apa-apa soalan tak? Yang bawah tu apa nama? Yang ini. Yang ini kalau dia bagi jisim, jisim lah. Kalau dia bagi panjang, panjang lah. Ikut dalam soalan. Bawah jadual. Yang ini, yang ini OGIF. Okey, OGIF. Ataupun bahasa Inggeris dia, eja macam mana? Dia lebih kurang je. Saya cuma cari yang tepat lah. Nanti saya tulis salah lah. Ejaan dia berlainan. Okey, ini OGIF. Bahasa Melayu, yang bahasa Inggeris punya. Nama graf dia OGIF. Okey, Amir dapat Okey, semua tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya bagi rehat awal sikit untuk solat, untuk mandi, untuk makan, tak rush sangat. Lepas tu nanti pukul 8 boleh join balik. 8.15 kita akan start. Okey, sebelum kita rest, ada apa-apa soalan tak? Tak ada Tak ada? Okey. Jadi kalau tak ada, kita boleh sekejap, siapa yang belum isi kehadiran lagi, isi dulu sebab bila malam nanti kita tak isi dah, saya ambil yang ini je. Macam mana nak tahu dia OGIF atau petak-petak? Okey, nanti soalan tu dia akan bagi tahu. Kena buat lukis histogram ke, kena buat frekuensi poligon ke yang garis ataupun OGIF. Dalam soalan tu dia akan state, dia akan nyatakan. Okey Okey, siapa yang dah isi dah kehadiran, okey boleh left dulu, nanti pukul 8 masuk balik. Okey, sama-sama. Okey.